ikut-ikutan orang. Contohlah kan, lepas kita habis belajar, mula bekerja, kan, kita tengok orang yang pakai kereta. Kita pun nak pakai kereta. Contohlah, kalau kita jadi pegawai kerajaan ke contohnya kan, pegawai swasta dan sebagainya kan, kita dah fresh grad ni, kita nak beli kereta kan. Dan bila kita nak beli kereta, kita ikut orang. Kan, tengok orang ni pakai kereta bangsa H, kita pun nak pakai kereta bangsa H kan. Takkanlah fresh graduate dah dapat gaji 2-3 ribu, nak pakai kereta biasa je kan. Of course lah nak pakai kereta yang kelas sikit kan. Baik, kemudian dia pun belilah, start beli kereta. Katalah contoh fresh graduate gaji lebih kurang 2,000, 2,500 contohlah kan. Baik, selalunya bila kita pergi bank, akan mudah untuk approve. Sebab fresh graduate ni tidak banyak komitmen lagi. Jadi bila tidak ada sebarang komitmen lagi, bank mudah untuk luluskan, untuk approve permohonan untuk buat financing, untuk beli kereta. Mungkinlah installment kalau kereta bangsa H yang harga dalam 60,000, 80,000 tu, katalah lebih kurang RM800. Start dia beli kereta itulah titik mula menuju ke neraka wang, menuju ke arah bankruptcy dan sebagainya. Mungkin dia tak perasan sebab kalau kita tengok statistik, antara punca utama bankruptcy ni adalah daripada hutang kereta. Bayangkan tuan-tuan, kan, hutang kereta kan. Dan kemudian daripada kereta, sebab sambil contoh situasi tadi kan, daripada beli kereta, asalnya beli kereta kan. Bila beli kereta, mula-mula dia fikir tentang asuran saja bulan-bulan. Kemudian bila dah pakai baru perasan, kena bayar minyak. Of course lah, nak pakai kereta mesti ada minyak kan. Malah saya pernah jumpa orang yang sebab nak jimat punya, sanggup beli kereta mahal, tapi pergi balik kerja naik motor je. Kan? Sebab apa? Sebab dia tahu kalau naik kereta, kos minyak tu akan jadi mahal, kos petrol tu akan jadi mahal. Baik. Kemudian 2-3 bulan, start kereta nak kena servis. Kan, 2-3-4 bulan. Mula-mula minor service. Lepas tu major service. Lepas tahun, barulah perasan nak kena renew road tax pula. Kan, nak kena renew takaful pula. Jadi, masa tu baru perasan, tak ada duit pun selama ni. Bayangkan, saya pernah buat kiraan tuan-tuan. Kan? Kalaulah orang tu, contohlah gaji 2,500, beli kereta yang installment ni lebih kurang 800 lebih, baki tahunan dia untuk membela sebiji kereta, tak sampai 600-700 tuan-tuan. Lebihannya lagi, guna untuk servis, untuk petrol, untuk parking, apa lagi, untuk basuh kereta, untuk major service, minor service, untuk maintenance, untuk road tax, saya sebut tadi, road tax takaful, yang tu antara yang paling besar lah. Selepas tahun baru perasan. Bila kita membeli dan membela kereta ni, macam-macam kos. Tak campur lagi kalau misalnya kata kena saman ke contohnya kan, tercalar sana sini, nak kena baiki dan sebagainya. Kalau accident mungkin kita ada takaful. Tapi untuk yang minor-minor ni kan jaranglah orang claim. Jadi tuan-tuan, antara faktor utama kenapa anak muda ni bankrupt, paling utama adalah disebabkan hutang kereta. Ini juga berdasarkan statistik, tuan-tuan boleh tengok Jabatan Insolvensi Malaysia pernah keluarkan beberapa faktor bankruptcy di kalangan anak muda yang paling majoriti berpunca daripada hutang kereta. Apa yang berlaku pada anak muda itu ketika dia lepas grad, ketika dia bekerja dan kemudian membawa dia kepada muflis sebelum dalam usia yang muda, dia bukan berlaku secara tiba-tiba. Dan dia tak dah tiba-tiba je jatuh muflis, tak. Tiba-tiba je beli kereta, tiba-tiba je duit habis. Kan? Dia tidak macam tu. Dia bukannya secara tiba-tiba berlaku benda tu, dan mesti dia ada sequence dia, ada rentetan dia. Dan setakat pengalaman saya tengok faktor utama iaitu apabila tidak ada kesedaran kewangan. Kadang-kadang kalau saya jumpa anak muda ataupun kadang-kadang saya datang dalam satu program, kalau tanya mereka puas hati tak dengan income sekarang, dengan gaji hari ini, saya yakin majoriti akan jawab dia tak puas hati. Dia nak lebih lagi. Yang gaji 2,000, dia nak gaji 3,000. Yang gaji 1,000, dia nak gaji 2,000. Yang gaji 3,000, dia nak gaji 4,000. Gaji 4,000, dia nak gaji 5,000. Gaji 5,000 dia nak gaji 6,000 dan begitulah seterusnya. Kita sentiasa tidak akan puas dengan apa yang kita ada. Itu ialah fitrah. Baik. Sebab tu tuan-tuan, bila masa mula lepas grad dengan gaji yang ada, katalah ada orang grad mungkin gaji 1,200. Ada orang lepas grad gaji 1,500. Ada orang 1,800, ada orang 2,000, 2,500, 1,000 dan sebagainya. Kalau tanyalah hari pertama grad, kan? Hari pertama dapat kerja dengan gaji, contohlah kita ambil contoh gaji 2,500. Kalau tanya mereka, banyak ke sikit 2,500 tu? Saya yakin majoriti akan jawab banyak. Sebab apa mereka jawab banyak? Sebab itu gaji pertama. Kan? Sebab sebelum tu tak pernah dapat gaji sebanyak itu. Jadi itulah kali pertama dia dapat. Jadi dia rasa 2,500 tu banyak. Tapi cuba tanya mereka selepas kerja setahun 2 tahun. Soalan yang sama, 2,500 tu banyak ke sikit? Of course akan jawab sikit. Sebab apa? Dia dah rasa dah. Sebenarnya ia berkaitan langsung dengan mindset keuangan kita, pengetahuan keuangan kita, dan apa yang kita buat itu berkaitan langsung dengan apa yang ada dalam mindset kita. Beli kereta tak salah. Beli kereta tak salah. Tapi ramai orang salah membeli kereta. Jadi, kena ajar macam mana membeli kereta yang betul. Contoh, cara untuk kita beli kereta yang betul, kena ukur baju di badan sendiri.
Kalau gaji kita 2,000, ini kereta dia. Kalau gaji kita 3,000, ini kereta dia. Bukan kita main ikut orang je. Bukan main ikut sedap je. Ya memanglah best kan pakai kereta bangsa H. Memanglah best pakai kereta yang elegan semua kan. Tapi sebenarnya kalau gaji kita 2,500, gaji kita 2,000, caranya ialah kita kira gaji kita tadi kali dengan 12 bersama dengan setahun gaji. Kalau gaji kita 2,000 contohnya, 2,000 kali 12 berapa? Dapatlah 24. Mana kata 24,000. Itulah harga maksimum kereta yang sepatutnya kita beli. Macam tu. Kalau kita gaji kita 2,500 contohnya, kali 12 dapat 30,000. Mana kata kereta yang layak kita beli maksimum ialah 30,000. Jangan beli kereta lebih pada 30,000. Memang tak dapat kereta bangsa H. Jadi sebenarnya kita kena ubah mindset kita, beli kereta adalah untuk bergerak, bukan untuk menunjuk-nunjuk. Bukan untuk menunjuk dekat kawan office, bukan untuk menunjuk dekat nak mengurat orang, nak menunjuk, nak impress orang lain. Sebab apa? Sebab yang menanggung ialah kita. Sebab saya pernah jumpa juga kadang-kadang ada orang yang, dan benda ni berkaitan rapat dengan knowledge tadi, dengan financial literacy tadi. Sebab saya pernah jumpa juga anak muda yang beli kereta disebabkan oleh kadang-kadang sebab parent yang paksa. Kan? Parent yang suruh. Contohnya parent dia bangga anak dia habis grad universiti, bangga anak dia kerja sekian-sekian, dia paksa anak dia, dia suruh, dia nak anak dia beli kereta bangsa. Contoh, walhal gaji dia nak parent dia ingat dengan gaji 2,000 tu memang boleh lepas, memanglah boleh lepas. Tapi layak apply financing, layak apply hutang bank belum tentu mampu untuk bayar. Kan? Contohnya, kan kalau kita tengok kes-kes bankruptcy ni, of course orang-orang yang educated, kan, orang-orang yang ada degree, kan, mungkin orang yang ada master, orang yang kerja sedap, yang orang kerja yang kerja tetap ni. Jarang kita dengar kes bankruptcy datang daripada pemerintah getah. Kan? Jarang kita dengar kes bankruptcy datang daripada petani. Selalunya kalau yang dijatuhkan muflis ni, yang orang-orang yang ada, yang kewangannya nampak best, nampak baik, ada kerja tetap, tapi disebabkan tak pandai menguruskan kewangan, akhir sekali jatuh bankrupt. Dan akhirnya jatuh muflis. Sebab apa? Sebab sebelum dia jatuh muflis, apa berlaku? 2-3 tahun sebelum itu. 3-4 tahun sebelum itu, makna kata dia pernah apply financing. Dia pernah apply facility daripada bank. Dan bank akan menilai kelayakan semasa dia. Contoh macam fresh graduate tadi dengan gaji 2,500, tidak ada sebarang komitmen, memang mudah nak lulus. Setakat installment kereta 700, 800, 900 tu. Tapi belum tentu dia mampu untuk meneruskan bayaran installment tadi. Mula-mula dengan hutang kereta. Hutang kereta dulu. Lepas tahun, nak renew road tax tak ada duit. Sebab saving tak ada, simpanan tak ada. Jadi apa dia terfikir bila dia pergi bank akan offer pula untuk ambil credit card. So dia fikir, oh baguslah banker aku ni, baguslah aku punya financial advisor kat bank ni, suruh aku ambil credit card pula. So dia pun ambil credit card untuk renew takaful kereta tadi, untuk renew road tax kereta tadi. Baik, sebaik saja dia pakai credit card tadi, kan, tadi dia dah beli kereta. Beli kereta tadi sebagai titik mula untuk dia menjerumus ke lembah #neraka wang tadi. Lepas tahun dia pakai pula credit card, mempercepatkan lagi perjalanan menuju ke neraka wang. Dah start pakai credit card, mula-mula untuk renew road tax saja. Mula-mula guna untuk renew takaful kereta saja. Lama kelamaan start daripada pakai credit card, mulalah guna untuk beli petrol, mula untuk membeli belah. Lama kelamaan hutang tu makin bertambah. Lepas tahun, lepas 2 tahun, mulalah fikir, alamak banyaknya aku punya hutang ni. Kan, dah makin dekat dengan neraka wang ni. Kan, macam-macam dia fikir, alamak banyaknya. Lepas tu pergi bank kata, okey tak apa cik ada satu lagi, kita ada package untuk settlekan hutang credit card, buatlah pula personal financing. Ataupun mudah dia kata personal loan. Untuk cover hutang credit card yang bertimbun tadi, disatukan, dia buat prolong 10 tahun punya personal financing tadi, ataupun orang panggil personal loan lah, yang konvensional kan. Buat pula. Dia fikir inilah cukup bagus ni. Baguslah aku punya banker advice macam ni. Dia pun mula hutang kereta, tambah hutang kredit card, tambah satu lagi hutang personal, kan, personal financing tadi. Jadi perjalanan menuju ke neraka wang tadi semakin cepat. Jadi itulah puncanya daripada satu hutang ke satu hutang, satu hutang ke satu hutang, dan akhir sekali lepas 5-6 tahun tak ada simpanan. Masa itulah dia mula menyalahkan orang lain. Dia tak nampak walhal berpunca daripada diri sendiri yang tak belajar tentang ilmu kewangan. Ada 7 langkah. 7 langkah untuk kita keluarkan diri kita daripada perangkap kewangan. Baik, apa 7 step tersebut? Pertama sekali tuan-tuan, kita kena ada satu matlamat yang jelas. Ada satu matlamat yang jelas apa yang sebenarnya yang kita nak. Dan matlamat tersebut kena spesifik, kena tulis, kena ada targetnya bila. Dan mestilah target yang munasabah. Janganlah katalah hari ni gaji 2,000, gaji 3,000, nak gaji 20,000. Itu macam terlampau tinggi sangat. Kita upgrade sikit. Contoh gaji sekarang gaji 2,000, nak gaji 4,000, nak gaji 5,000. Contoh. Kan?
Baik, itu step pertama. Letakkan matlamat, senaraikan matlamat kewangan kita dalam masa setahun, dalam masa 2 tahun, dalam masa 3 tahun, apa yang kita nak capai dan kongsi dengan family kita. Lepas kita dah ada matlamat, yang kedua, kena ada ilmu kewangan. Kena tambah ilmu kewangan. Cari buku-buku kewangan, datang seminar-seminar tentang kewangan, datang kursus-kursus tentang kewangan. Dan sebenarnya sekarang nak belajar tentang kewangan, banyak sumber-sumber yang percuma. Kan, daripada blog, daripada YouTube, tinggal kita nak cari saja. Tak semestinya kita kena masuk kursus yang mahal-mahal. Tak semestinya kita kena masuk seminar yang mahal-mahal yang bayar riba-riban, kan, yang kena bara-bara, kena joget-joget sana joget sini, tak, yang bayar ribu-ribu, tak perlu pun sebenarnya. Kan? Dan paling mudah, paling murah ialah beli buku. Berlambak-lambak buku kewangan dalam bahasa Melayu. Kalau saya compare masa mula saya grad dulu 20-30 tahun lepas, nak cari buku kewangan dalam bahasa Melayu sangat sukar. Sekarang berlambak-lambak, bersepah-sepah. Kalau kita pergi kat kedai buku, cari bahagian kewangan, akan ada banyak buku kewangan. Antaranya buku ni. Boleh iklan sikit Ustaz? Buku Bijak Merancang Wang ni. Boleh cari buku ni. Ni buku saya lah ni. Iklan sikit. Yang ketiga, lepas dah ada matlamat, lepas dah ada ilmu kewangan, yang ketiga, buat plan kewangan. Buat plan tindakan. Kena ada plan. Kena tahu, okey, minggu depan nak buat apa? Bulan depan nak buat apa? 2-3 bulan lagi nak buat apa? 6 bulan nak buat apa? 12 bulan akan datang nak buat apa? Setahun 2 bulan nak buat apa? Kena ada plan berdasarkan matlamat dan juga ilmu kewangan kita. Barulah tak tanya, nak melabur kat mana ni? Nak cari duit kat mana ni? Nak beli emas ke? Nak melabur saham ke? Nak melabur itu ke? Nak melabur ni? Sebab bila kita dah ada ilmu, dah ada matlamat, kita dah tahu nak buat plan. Lepas dah buat plan, barulah pergi step yang keempat, tambahkan pendapatan. Ramai orang terus pergi step keempat, perasan tak? Ramai orang ada masalah kewangan, terus pergi step keempat, buat kerja part time. Jadi ejen tu, jadi ejen ini, jadi ejen jadi rider itu, rider ini contohnya. Bukan salah, cuma dia tak ikut step. So yang keempat ialah barulah tambah pendapatan. So yang kelima, lepas dah tambah pendapatan, kita kawal perbelanjaan kita. Manage our expenses. Kawal perbelanjaan, tak sebenarnya kena kurang. Sebab kadang-kadang ada orang, contoh daripada gaji 2,000 naik 3,000. Kan, katalah masa gaji 2,000 dia belanja 1,900. Gaji 3,000 dia belanja 2,900. Gaji 4,000 dia belanja 3,900. Gaji 5,000 dia belanja 4,900. Lepas tu sampai bila? Kan? Dok ulang benda yang sama. Tu sebab yang saya cakap tadi, dia berada dalam red race, dalam perlombaan tikus, walaupun income makin besar, walaupun harta makin banyak, tapi hutang pun bertambah. Kan? Jadi nak tak nak, untuk step yang kelima ini, bila income kita bertambah, kita kena kawal expenses kita supaya expenses kita tidaklah terlalu banyak sangat bertambah. Macam katakanlah gaji 2,000, expenses 1,900. Gaji 3,000 mungkin naik 2,000 saja kita punya expenses. Gaji 4,000 mungkin naik 2,100, 2,500 saja. Naik 5,000 mungkin gaji kita punya expenses dalam 1,500. Jadi kita ada lebihan. Dan step ke-6 apa? Step ke-6 kena simpan dan labur. Simpan dan labur. Sebab apa perlu dua ni? Simpanan adalah untuk kecemasan dan modal untuk pelaburan. Dan bila buat pelaburan, nak tak nak, barulah kita boleh gandakan kita punya kewangan kita. Gandakan kita punya aset kita. Nak labur dalam harta tanah ke, nak labur dalam saham ke, nak labur dalam emas ke, dan apa saja pelaburan kita, yang pilihan yang ada sekarang ni kan. Dan akhir sekali yang ketujuh, kena ada planning untuk defense. Pertahankan kewangan kita. Kena banyakkan zakat, kena banyakkan menderma. Sebab tak pernah dengar lagi cerita orang yang jatuh bankrupt disebabkan banyak berzakat. Betul tak? Tak pernah dengar lagi orang yang jatuh bankrupt sebab banyak menderma, banyak bersedekah. Tak pernah dengar lagi. Tapi yang banyak dengar orang jatuh bankrupt sebab salah meniaga. Jatuh bankrupt sebab banyak berhutang. Dan akhir sekali yang ketujuh, kena ada planning untuk defense. Pertahankan kewangan kita. Melalui 4 kaedah. Pertama, kena banyakkan zakat, kena banyakkan menderma. Sebab tak pernah dengar lagi cerita orang yang jatuh bankrupt disebabkan banyak berzakat. Betul tak? Tak pernah dengar lagi orang jatuh bankrupt sebab banyak menderma, banyak bersedekah. Tak pernah dengar lagi. Tapi yang banyak dengar orang jatuh bankrupt sebab salah meniaga. Jatuh bankrupt sebab banyak berhutang. Jatuh bankrupt disebabkan banyak berhutang. Kan? Baik, itu pertama. Defense yang kedua ialah takaful. Kan? Kena ada perancangan untuk takaful supaya kalau berlaku musibah, kita ada perlindungan kewangan. Yang kedua. Yang ketiga, kita kena ada perancangan pusaka. Sebab tak selamanya kita berada di dunia, akan datang kita akan meninggal dunia, maka kena ada perancangan pusaka yang betul supaya harta-harta kita, aset-aset kita yang kita dah dikumpul di dunia ini dapat manfaat untuk kita di akhirat kelak dan juga dapat manfaat kepada waris yang kita tinggalkan.